Ya, baik Azam. 15 warga Filipina yang diselamatkan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Sandakan dalam kejadian bot karam berhampiran perairan Kinabatangan dihantar pulang semalam. Kesemua mereka dibawa ke sempadan perairan Malaysia Filipina berhampiran dengan Pulau Taganak dan diserahkan kepada Tentera Laut Filipina untuk urusan seterusnya. Timbalan Pengarah Operasi APMM Zon Sandakan, Komander Ahmad Firdaus Syahri berkata, kumpulan berkenaan terdiri daripada tenaga pengajar Kolej Politeknik Tawi-Tawi yang dalam pelayaran dari Pulau Bungau ke Pulau Taganak, Filipina. Ketika perjalanan, enjin kapal mereka menghadapi masalah menyebabkan kapal hanyut ke perairan dan beransur-ansur tenggelam. Akan membuat proses penghantaran pulang 15 warga Filipina yang telah terlibat dengan kejadian bot karam pada 8 hari bulan Januari 2022. Mangsa ini telah diselamatkan oleh pihak APMM setelah mendapat maklumat daripada Eskom, dan kita terus gerakkan aset ke lokasi di perairan Kinabatangan. Ahmad Firdaus berkata demikian kepada pemberita di JT APMM Sandakan. Sementara itu, seorang daripada mangsa terlibat menzahirkan terima kasih kepada pasukan penyelamat atas layanan baik sementara menanti dihantar pulang. Thanks to the Maritime Malaysia, they rescue us now, and then also the good service bagi makanan, semualah. Yes, dia orang tanya kami apa yang kami mau, apa yang nak dibelikan, mau bagi tahu dia orang sejalan. Tapi dia orang buat dia punya kerja bagus. Saya berterima kasihlah kepada dia orang. Proses penghantaran pulang tersebut melibatkan kira-kira 40 kaki tangan APMM yang mengiringi kumpulan berkenaan dengan 3 bot dan sebuah kapal. Baik pulih jambatan gantung usang di Kampung Nelayan Tengah Sandakan akan dijalankan segera demi keselamatan penduduk. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Sungai Manila Isgau Abdullah berkata ia melibatkan pembaikan kecil sementara menunggu kelulusan peruntukan sebanyak RM500,000 yang dipohon sebelum ini. Isgau menjelaskan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Perbandaran Sandakan MPS juga akan membuat penilaian sama ada jambatan gantung ini masih sesuai dibuka untuk orang awam sementara menunggu pembinaan semula. Alternatif kita pada hari ini untuk jangka pendek sahaja, iaitu kita akan berusaha membaik pulih yang semampu mungkin. Kita menunggu pihak jurutera daripada Jabatan Perdana Menteri juga MPS sama ada pembaikan pulih ini masih boleh digunakan pakai ataupun tidak boleh digunakan pakai, memandangkan kabel-kabel di kawasan bawah ini telah putus. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau jambatan tersebut di Sandakan. Jambatan gantung sepanjang kira-kira 150 meter ini merupakan penghubung dan laluan alternatif penduduk di 3 buah kampung iaitu Kampung Nelayan Tengah, Sibugal dan Pampang. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui melahirkan kerisauan mereka terutamanya keselamatan pelajar yang menggunakan jambatan tersebut setiap hari untuk ke sekolah. Kalau boleh, kami bagi pihak kampung, kami minta disegerakan bikinlah ini jambatan gantung sebab dia punya umur ni pun sudah lama. Ini jambatan gantung adalah diguna untuk pelajar-pelajar orang kampung di sini. Lalu lalangnya semua di sini. Dari Pampang, dari Nelayan, dari Sibugal pun menggunakan jalan ini. Laluan ni kami gunakan untuk pergi sekolah, satu untuk solat Jumaat, masjid besar di Kampung Sibugal. Saranan saya agar pihak kerajaan dapat membuat baik pulih atau membina satu jembatan. Kemudahan jejantah sememangnya sinonim sebagai laluan yang kerap digunakan penduduk bandaraya Kota Kinabalu. Sejarah pembinaannya bermula dengan Jabatan Kompleks Segama hingga ke Pasar Besar Kota Kinabalu pada lewat 70-an yang masih digunakan dan turut memberi impak sosial serta ekonomi. September lalu, satu lagi jejantas, The Sky Bridge Kota Kinabalu, dibuka kepada warga bandaraya. Ikuti laporan wartawan Mazrona Kalinggalan. Jejantas sepanjang 400 meter ini terletak di pusat bandaraya Kota Kinabalu, menghubungkan 5 kawasan tumpuan utama iaitu Pusat Beli-Belah Oceanus, Warisan Square, Center Point, Api-Api Center dan Asia City.
bermula pada April 2017 sehingga Januari 2018 dengan kos sebanyak 31.5 juta ringgit. Projek ini yang mana ketika itu sudah hampir siap tapi terkendala atas inisiatif pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Projek ini telah disambung semula setelah kita dapat perluasan tambahan daripada pihak kerajaan negeri dan juga persekutuan. Struktur reka bentuk utama jejantas ini diperbuat daripada besi keluli dan konkrit dengan fasad moden serta dilengkapi 20 kios niaga berhawa dingin. Selain tangga konkrit, ia juga mempunyai tangga bergerak atau eskalator dan lift bagi kemudahan orang kurang upaya. Berhampirannya juga laluan pejalan kaki berbumbung yang telah dinaik taraf untuk kemudahan awam. Memang beri impak yang sangat besar. Pertamanya dari segi sosial, di mana para penduduk berpeluang untuk menikmati kluster-kluster berkenaan dengan mudah sekali. Mereka tak perlu merintas jalan tanpa risau tentang hujan, panas, tentang keselamatan jalan raya. Kemudahan baharu ini juga membantu menjana pendapatan usahawan setempat di samping berpotensi menjadi tarikan pelancong. Memberi peluang kepada PKS sebab ada kios-kios di sana, gunakan kesempatan ruang yang diberikan menjana pendapatan. Kita ambil sejarah daripada jambatan yang kita buat di Segama dong. Apatah lagi dengan yang kluster ini, dia akan lebih menarik kepada para pelancong. Jadi banyak offer hotel kan, ada pusat-pusat perniagaan. Memang membantulah sebab senang sikit kalau contoh kita guna jalan raya kan dibuat memang susah sikit lah. So, banyak perletakan, jadi ini kalau begini kan memang membantulah. Sebelum ni biasa jalan dibuat. Skybridge ni memudahkanlah untuk kami gunakan sekiranya hujan. Biasanya susah untuk melintas jalan raya tunggu lampu isyarat tu merah. Skybridge ni sememangnya memudahkan masyarakat lah untuk pergi satu tempat ke satu tempat yang lain, tak perlu melintas di jalan raya, lebih selesa dan kondusif lah. Sebelum ni terpaksa tunggu kereta berhenti kan untuk lalu lintas, tapi sekarang tidak perlu lagi. Seperti kemudahan awam yang lain, aspek penjagaan infrastruktur perlulah dititik beratkan dengan kerjasama masyarakat. Seboleh-bolehnya kita minta orang awam untuk bersama-sama dengan pihak BKK untuk sentiasa menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sewenang-wenangnya dan juga menggunakan apa saja infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan, menggunakan dengan berhemah. Dengan adanya kemudahan Skybridge ini, kini kita mempunyai pilihan khususnya ketika waktu kemuncak seperti kesesakan, hujan ataupun panas. Anda boleh memilih untuk menggunakan laluan biasa atau gunakan kemudahan yang disediakan kerajaan ini kerana ia bukan sahaja mudah dan selesa tetapi memudahkan kita untuk bergerak di kawasan jajarannya dengan selamat. Mazrona Kalinggalan, Berita RTM. Usaha murni sebuah syarikat swasta mengumpul dana untuk membantu penduduk terjejas banjir di negeri ini mendapat sambutan sangat menggalakkan. Ini terbukti dengan jumlah sumbangan mencecah RM550,000 hanya dalam tempoh 3 hari. Pengumpulan dana berkenaan dilaksana syarikat Jentayu Sustainables Berhad dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Sabah YKS. Ia akan disalurkan kepada lebih 2,000 ketua isi rumah KIR yang berdaftar pusat penempatan sementara banjir mengikut daerah terlibat bencana berkenaan iaitu Kota Marudu, Paitan, Beluran, Telupit, Sandakan dan Pitas. Disebabkan banjir sekarang berlaku, bukannya satu yang kita raise untuk the future, dan saya rasa masyarakat Sabah dan Malaysia tahu yang ada keperluan. Oleh itu, Alhamdulillah kami berjaya untuk mendapat 550 perancangan tadi, 400,000. Datuk Beros memberitahu RTM selepas majlis pengumpulan dana bagi penduduk terjejas banjir di Kota Kinabalu. Hadir bersama pengarah YKS Rugayah Awang Besar. Majlis ini turut diserikan dengan persembahan artis tanah air, antaranya Datuk Hatan, Datuk Awi dan Niki Palikat. Baik, saudara, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Berita RTM untuk info sahih dan terkini. Dengan itu, kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan.